Bila kita tahu orang tu koma, kita pergi, kita tengok dengan penuh kesian, dengan penuh rasa alah sedihnya, kesiannya kan. Tetapi orang koma tu dia perlu sangat bantuan. Okey, baiklah. Assalamualaikum Prof. Sihat? Sihat. Okey Prof, saya difahamkan bahawa 3 tahun lepas lah Prof ditidurkanlah, dikomakan kan Prof. So selalunya apabila kita dengar berkenaan koma ni, orang cakap sebenarnya orang yang berada dalam koma tu dia dengar je apa yang berlaku pada sekeliling kan. Tapi kita selalu dengar apa yang orang cakap. Manakala Prof dah hadir di sini, boleh Prof ceritakan pengalaman Prof, betul ke apa kata-kata orang tu? Saya memang menunggu-nunggulah peluang untuk saya nak berkongsi. Berkongsi pengalaman apa itu koma, untuk dihebahkan kepada orang ramai. Jadi satu awareness. Supaya apa yang berlaku pada saya, yang saya koma selama 14 hari dapat dimanfaat kepada orang luar. Biasanya bila kita tahu orang tu koma, kita pergi, kita tengok dengan penuh kesian, dengan penuh rasa alah sedihnya, kesiannya kan. Tetapi orang koma tu dia perlu sangat bantuan. Dia perlu sangat bantuan. Contoh Mimi, contoh yang berlaku pada saya berlaku pada 7 Januari 2020, di mana pada hari saya sebenarnya masa tu menunggu subuh. Bila saya masuk bilik air untuk mandi, mengambil air semayang untuk subuh, keluar daripada bilik air, masuk ke dalam bilik dan saya macam jatuh lah. Tapi tidak jatuh macam tu. Dia jatuh dan disambut oleh arwah mak saya. Maknanya Puan berada dekat rumah lah. Dekat rumah. Dekat rumah. Disambut oleh arwah mak. Dan bila dia kejut, saya dah memang tak sedar lah. Memang cakap apa, dah pensan. Dah pensan. Dan saya hanya tunjuk di kepala. Mata tak buka, kira pensan dah kan. Tapi bila doktor tanya, saya boleh tunjuk dekat kepala. Puan sedar tapi memang tak boleh buka mata. Tak boleh buka mata, tak tahu apa benda. Tapi saya dengar ada orang cakap, masa tu tak koma lagi. Masa tu hanya pensan. Doktor tanya dan saya diberitahu, saya tunjuk je saya sakit kat sini. Dan bila doktor tengok, diberitahu petang ni mesti juga operate kepala sebab ada saluran bocor. Bila operate pukul, kira dalam banyak jam jugalah saya dalam ward tu, antara mati dan hidup lah, macam tu lah. Cuma saya bersyukur Allah bagi saya satu pengalaman koma di mana saya nak share. Semasa saya tak tahu saya koma dan saya tak tahu pun saya dioperate kepala. Cuma banyak peristiwa yang kita berada di alam lain, sehingga kan satu ketika saya dengar, itu dah memang lama lah saya tak sedar sebab saya cuti dalam 3 bulan. Ada orang menangis, ada orang kata kuat semangat. Saya kata kenapa orang ni? Saya tidur. Saya tidur tapi ada orang kacau saya. Jadi saya nak angkat tangan tak boleh. Saya nak buka mata tak boleh. Nak buka mulut tak boleh. Tapi saya sedar air mata mengalir. Mengalir. Air mata tu mengalir. Dan saya kenapa orang tak sedar? Tapi lama-lama jadi tidur lah. Jadi kita tak sedar lah kan. Pergi ke alam lain. Zaman saya kanak-kanak dulu. Maksudnya Prof macam travelling lah. Alam lain. Pergi ke, sehingga ada banyak-banyak cerita lah. Ada banyak-banyak cerita yang berlaku. Tapi setiap kali orang datang, saya meraih rasa macam kenapa orang tak pegang. Sebab saya perlu sangat orang pegang tangan saya, orang
baca ke, cakap ke apa. Cuma ada satu di hujung-hujung tu, ada orang ajar saya ayat suci Al-Quran lah. Suruh saya mengucap, suruh baca Al-Fatihah. Saya ikut, tapi dia orang tak pegang. Prof dengar lah ada orang baca ayat suci Quran dekat telinga Prof. Ada, dan saya boleh ikut. Saya boleh ikut slow-slow. Tapi saya, masa tu saya berada di alam lain. Contoh di alam lain, saya pergi menolong orang India di Kuala Kerai. Orang kawasan India tu, dia tak ada air bersih, dan saya pergi bagi air bersih, dan dia dapat air bersih tu, sehingga kan anti orang perempuan India tua ni, dia buat capati, dia suap kat saya, dia menghargai, dia menangis, dia peluk, saya pun peluk juga dia, sebab dia rasa macam saya pergi menolong dia. Okey Prof, macam alam-alam yang Prof lalui, perkara-perkara tu kan, adakah pernah Prof lalui real life dulu? Tak ada. Memang berlaku dekat alam. Memang berlaku perjalanan itu. Dan perjalanan tu juga ada juga berlaku saya naik bas, pergi travel jauh, lepas tu naik boat, dan saya rasa saya tidur dalam boat. Sebenarnya saya tak tahu bahawa saya berada dalam ward. Saya tak tahu saya operate kepala, dan saya tak tahu bahawa saya ditidurkan. Saya tak tahu. Cuma benda tu berlaku sehingga saya macam tidur. Faham, bagi Prof perkara tu macam nyata lah. Macam nyata, macam saya pergi sungguh lah kan. Tapi bila orang datang, orang cakap, ada yang panggil Siti, sebab saya nama Siti Rahimah, ada panggil Siti, ada panggil Mak. Dia kata, Ti kuat tau, kuat semangat, kena kuat tau, kena kuat. Kenapa orang ni datang kacau? Aku duduk tidur. Kan duduk tidur, tapi dia kacau. Lepas tu saya pula kenal suara tu. Kawan saya satu kerja, dia datang, dia macam saya tidur lagi, dengar lagi suara dia. Kena-kenanya bila saya sedar, dia 2-3 kali datang melawat saya lah di hospital. Dia juga, saya berlaku cerita tu masa saya kecil. Arwah ayah saya dah tak ada, tapi arwah ayah saya pun wujud dalam cerita yang masa saya komat. Jadi seperti time traveller jugalah. Macam satu cerita lain, lepas tu tidur, lepas tu satu cerita lain, lepas tu tidur. Tapi saya menunggu orang pegang, orang menangis. Orang menangis, meraih simpati melihat keadaan saya. Kalau tengok keadaan saya 189 klik lah. Daripada sini sampai ke sini dioperate sebab selalu bocor. Akibat daripada tu saya ditidurkan kerana jangkitan kuman. Masa tu COVID tengah baru nak ada. 2021 baru nak mula. Sebab saya sedar, bekas suami saya kata, sekarang ada satu virus, bila kena tu terus mati. Saya pun ketawa lah. Saya kata virus apa sampai kena mati macam, kan. Macam tu. Time tu Puan dah sedar lah. Prof dah sedar lah time tu. Masa tu baru sedar lah. Baru sedar. Jadi bila saya undur balik yang saya tu, bila yang berlaku, macam mana boleh saya sedar, ada satu cerita dan satu perempuan yang sangat cantik, yang masa tu saya rehat macam rehat dalam kolam lah. Satu sinar lah, macam satu cahaya, macam cahaya matahari ke cahaya bulan ke, wallahu a'lam, saya tak tahu. Tapi ada satu perempuan sangat cantik, jalan lenggang. Kalau ada penukis, saya boleh lukis. Saya boleh bagi tahu dah orang tu boleh lukis. Dengan rambutnya cantik, putih, baju putih. Macam orang dulu ke Puan? Macam zaman dulu. Dan saya boleh search lah gambar. Bila saya sedar tu, saya search balik. Ada wujud lah orang yang saya dalam mimpi saya tu. Dia datang, dia cakap dengan saya, rehatlah, nanti
Sihat, dia cakap. Saya pun terkejut lah. Saya kata, siapa ni? Dia pun cerita lah, dia adalah Cik Siti Wakembang. Jadi saya pun terkejut lah. Dia kata jangan takut, rehat. Lepas tu bila dia sedar, bila dia nak langkah pergi, saya nak ikut, itu yang sedar. Itu yang sedar. Bila saya sedar, saya tengok semua lampu dalam ward tu kan, semua lampu. Dan masa tu saya ingat lagi dalam pukul 11 lebih. Tapi saya rasa Allah Ta'ala, Allah SWT nak tolong saya. Macam sebenarnya kakak saya cakap, orang operate, kakak saya menunggu di ward, menunggu. Dia hanya menunggu orang panggil untuk ambil mayat. Dalam 70% yang tak boleh pulih lah. Jadi kakak saya dalam menunggu bilik ward tu berdebar-debar lah, nama Siti Rahimah disebut ke tak sebut kan. Jadi saya rasa itu cerita kakak saya lah selepas saya sedar. Jadi bila saya buka mata, kalau saya tak sedar malam tu, esok tu doktor akan operate tekuk saya sebab lendir dah banyak. Bila lendir tu tak dikeluarkan, kemungkinan akan efek. Kuasa Allah Ta'ala lah, saya mungkin dah tak ada di dunia ni lah. Jadi kesan daripada koma tu, saya tak boleh, lama juga saya tak boleh tidur keseorangan. Saya takut bila saya sedar, saya dalam kubur. Saya dalam ketakutan. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang kesan dia, dia jadi macam trauma lah. Trauma. Saya takutnya, memang kita semua akan mati. Betul. Tapi tak nak mati lagi. Banyak lagi benda yang boleh amalan lagi kan. Tapi saya rasa Allah ni sangat baik. Dia nak saya hidup untuk saya share dengan orang, untuk saya ubah saya punya kehidupan yang lebih baik. Saya rasa itulah bila Santai Wanita ada share macam ni, saya nak share lah. Tapi ini sudah 3 tahun lah. Sudah 3 tahun. Dan saya pun bila pergi cek, doktor kata satu keajaiban, kesan yang 100 di saya ada klip ni. Saya ada klip. Saya masih ada klip. Tapi apabila ni klip tu dah tak ada. Maksudnya kesan luka, kesan apa tu dah cantik. Dah tak ada. Jadi syukur alhamdulillah lah. Faham. Jadi kembali balik kepada kisah Prof berada dalam koma tu, maksudnya ketika Prof berada dalam koma tu, yang Prof inginkan daripada orang-orang yang melawat tu adalah sentuhan, belayan. Ya. Bagusnya Allah bagi saya koma, dan saya nak share dengan orang, dengan wanita-wanita, tak kira lah dengan siapa-siapa. Apabila dengar je kawan yang koma atau siapalah yang koma, tolonglah pergi sentuh, tolonglah usap, tolonglah baca yang senang-senang, diikut. Betul, selalunya sebab bila orang dalam koma ni kan selalunya kan berselirat, sebab kata Prof tadi macam ada tu kan. So orang yang melawat tu kadang-kadang takut nak pegang, tapi sebenarnya benda tu lah yang diperlukan untuk orang tu sendiri. Harap orang tak lakukan. Maksudnya tempoh koma tu kan Puan masih mendengar orang cakap ke apa kan. Mungkin ada ayat-ayat yang Puan rasa macam tak patut cakap macam ni. Ada ke Puan berlaku? Ada. Boleh Puan share? Contoh saya ada anak. Itulah dia sebutlah anak. Nanti anak saya saya ada seorang anak kan, nak tinggal dengan siapa, nanti teruklah macam mana ni. Jadi baru saya kata macam sedih lah. Faham. Dia jadi sebab, dia jadi kita rasa padahal kita masa ada kita tidur. Mungkin kita tidur, tapi kenapa orang sebut pasal anak kita? Rasa sebab lah, rasa itu mungkin peribadi yang peribadi benda-benda lah. macam tu lah, perkara-perkara yang sebab orangnya masih ada sebenarnya. Tak perlulah berkata-kata perkara macam tu. Sebab dia dengar orang koma, dia bukan mati, cuma dia
berada di alam lain. Saya rasa berada lain dan dia dengar semua. Dengar semua. Apa orang bercakap pun dengar. Semua dengar. Kalau kita pergi melihat orang yang koma, janganlah cakap. Alah kesiannya, sedihnya dia. Kenapalah jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni kan? Jangan negatif lah. Jangan. Tu saya kata bagi kata-kata semangat. Kena kuat. Istighfar banyak-banyak. Sebut Allahu Akbar. Allah. Itu diajar oleh adik saya. Dia kata dia panggil saya Kak Ma. Jangan lalai. Sebut Allah. Saya sebut. Saya sebut. Dekat alam lain. Yang kedua saya sebut Allah. Jadi kita sebut je sebab kita nak sebut, kita tak tahu sebab kita berada di alam lain. Di alam lain. Susu masuk dari ke hidung. Saya di segarnya dengan susu lah. Jadi bila perut kita kenyang, kita secara tak langsung pun kita buanglah air besar tu kan. Tapi ada yang datang tu macam komplain, macam dia kata teruknya buang air besar. Sentiasa buang air besar sebab kita cerik-berik. Sebab susu dia tak elok kan. Jadi dia macam dia buat kasar lah. You rasa lah. Saya rasa kasar dan saya tahu siapa. Kita ingat ke orang tu tak rasa, tapi sebenarnya rasa juga. Macam orang yang macam contoh Mimi nak tolong saya kan. Saya tak tahu Mimi. Tapi Mimi buat kat saya kan. Tapi masa buat tu Mimi bercakap. Saya dengar suara Mimi. Sebab Mimi tu kawan saya lah contoh kan. Saya dengar. Saya tahu. Jadi saya bercakap hati. Kasarnya dia ni buat. Dah lah sentuh kita kan. Tapi dia buat tu terima kasih. Sebab dia tolong. Cuma janganlah buat orang koma macam dia tu tak ada perasaan. Faham. Sebab orang koma tu sebenarnya dia hidup. Dia bukan mati, tapi dia mungkin berada di alam lain dan tak boleh nak bangun. Dia tak boleh bangun, dia tak boleh angkat tangan, dia tak boleh buka mulut, dia tak boleh buka mata, tapi pendengaran dia, hati dia masih Allah bagi. Masih ada sebenarnya. Dan dia sangat sensitif. Hati orang koma, terutama saya, memang sensitif. Sehingga kan orang bercakap pelik-pelik pun saya menitis air mata. Orang tak sentuh saya, walau saya kenal suara dia tak sentuh, menitis air mata. Orang buat kasar dengan kita masa tu, nak bersih badan kita pun kita rasa. Saya boleh jadi wanita yang kuat tanpa bantuan-bantuan orang. Walaupun kita pernah terjadi, tapi kita jangan takut. Allah ada. Dan apa-apa kita minta tolong dengan Allah. Walaupun susah macam mana pun, sebab Allah bagi kita satu perjalanan yang jauh, yang hebat. Orang lain tak dapat, tapi Allah bagi kat saya. Jadi jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan sedih. Apa-apa ngadu pada Allah. Setiap yang berlaku tu mesti ada hikmahnya. Ya, itu. Okey, terima kasih.